Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفسه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi. Hakim bin Hizam sahabat Nabi. Dia wafat tahun 54. Tahun 54 Hijrah. Dia cerita dia ada satu cerita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata satu hari, sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'a'tani. Dia kata dia kesempitan, tak ada duit. Dia jumpa Nabi, dia minta sikit bantuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'a'tani, dia kata Nabi bagi. Summa sa'altuhu fa'a'tani. Tak lama lepas itu tak ada duit pula. Jumpa Nabi, minta sikit lagi dekat Nabi. Dia kata Nabi bagi dekat aku. Summa sa'altu fa'a'tani. Lagi sekali. Tak lepas belanja. Pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta tolong sikit. Nabi bagi. Tapi bagi kali yang ketiga ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia. Nabi kata, inna hadzal mal khadiratun hulwa. Nabi kata, Hakim, duit ni khadirah. Khadirah maksudnya hijau. Kan pergi Madinah, kubah yang di bawah ada makam Nabi itu dia panggil kubah khadra. Khadra, hijau.
Nabi kata dekat Hakim, Nabi kata Hakim, duit ringgit ni khadirah, dia hijau. Maksudnya duit ni dia very attractive. Dia menarik perhatian semua orang. Orang tua, orang muda, orang cerdik, orang tak apa cerdik. Semua tertarik dengan duit. Nabi kata dekat Hakim bin Hizam ni, Nabi kata, Hakim, hang sekali mai minta aku bagi, 2 kali mai minta aku bagi, 3 kali mai minta aku bagi, tapi aku nak bagi tahu dekat hang. Nabi kata, duit ni khadirah, dia ni memang benda yang menarik. Hulwah, yang kita tu kata halwa rambut. Halwa tu bahasa Arab, daripada hulwah, maksud dia manis. Duit ni satu benda yang menarik dan benda manis. Faman akhadhahu bi tibi nafs burika lahu fi. Nabi kata barang siapa yang mengambil duit itu dengan cara yang betul, Allah berkati dia. Duit ni satu benda yang orang putih kata necessity. Dia satu keperluan. Necessity. Semua orang kena ada duit. Tak ada duit macam mana nak hidup? Tapi Nabi SAW kata baik-baik. Nabi kata dengan duit ni dia menarik. Kalau hang cari duit, hang dapatkan duit dengan cara yang betul dan hang belanjakan duit itu dengan cara yang betul, burika lahu fi, Allah berkati hidup hang. Wa man akhadhahu bi israfi nafs. Bang siapa yang mencari duit, yang mendapatkan duit dengan cara yang ikut nafsu serakah, betul-betul 1,500 cukup dah, tapi ikut nafsu 5,000 pun tak cukup. Macam tu. Kita mak ayah kita dulu, gaji bukan besar pun. Dia boleh belah sebelah orang anak. Kita hari ni anak seorang je, anak 2 orang je, gaji 3,000 tak cukup. Nak explain macam mana, nak terang macam mana, nak kata lah harga barang mahal, nak habaq macam mana? So Nabi SAW dia bagi satu guideline, satu garis panduan. Nabi kata duit ni kalau hang cari dengan cara yang betul, hang belanja dengan cara yang berhemah, jimat cermat, Allah berkati hidup hang. Bila Allah berkati, cukup. Tapi kalau hang cari dengan cara yang tak betul, hang belanja dengan cara yang tak betul, hang ikut nafsu, ikut kemahuan, nak lawan orang mewah kita nak mewah, hang tidak dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lam yubarak lahu fi, Allah tidak berkati hang. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Nabi kata kalau kita dapatkan duit dengan cara tak betul, kita spend duit dengan cara yang tak betul, kita akan jadi orang yang makan tak kenyang. Makan tak kenyang, tak kenyang. Dapat 1,000 tak cukup, dapat 5,000 tak cukup, dapat 10,000 tak cukup, dapat 20,000 tak cukup, rasuah lagi buat atas. Pasal apa? Pasal kita daripada awal dah tak betul dah. Maka dia tak betul habis semua. Maka jadilah orang ni seperti mana Nabi kata kalladhi ya'kulu wa la yashba'. Dia makan tapi tak tahu kenyang. Nabi tutup nasihat dia kepada Hakim bin Hizam dengan Nabi kata wal yadul ulya khairun min yadis sufla. Nabi kata tangan yang memberi kok mana pun lebih baik daripada tangan yang terima. Nabi conclude dia punya nasihat dia, Nabi simpulkan nasihat dia. Nabi kata
kita kalau kita jadi orang Islam, seberapa boleh kita jadi orang yang memberi, bukan orang yang meminta-minta. Sebab kok mana cerita pun Allah tetap bagi kredit kepada orang yang memberi. Orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Daripada hadis tu dapat kita faham bahawa Islam dia mau umat dia, Islam dia mau kita ni jadi orang yang ada duit. Tapi duit tu hendaklah dapat dengan cara yang betul dan hendaklah dibelanjakan dengan cara yang betul dan jangan tamak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam Islam kalau kita jadi orang yang ada duit, tuan-tuan, banyak ibadat dalam Islam ni dia menyangkut dengan duit. Kalau tak ada duit, kita tak boleh keluar zakat. Zakat ni kena ada duit. Kan saya selalu saya selalu bawa dalam kuliah, dalam ceramah saya cerita satu orang di Tikam Batu, Pak Haji Ramli. Lama. Kalau dulu dengar keset zaman 90-an dulu pun saya dah sebut. Dia satu orang yang nobody. Pak Haji Ramli ni nobody. Dia anak ramai, anak-anak berjaya semua. Dia ni buat bendang. Anak-anak daripada sulung sampai hak kecil semua dah kerja bagus-bagus. Dia dah buat bendang lagi. Orang kampung kata dekat dia, kata Pak Haji, anak-anak tak bagi duit ke? Dia kata bagi. Dan Pak Haji ni dah umur dah duk main nak pergi 70, duk buat bendang lagi. Tuan-tuan dia jawab apa tuan-tuan? Dia kata saya buat bendang pasal saya nak keluar zakat. Bukan soal duit, bukan soal dia tak ada duit belanja, bukan soal anak tak bagi duit kat dia. Tapi zakat itu satu ibadah. Dia nak buat ibadah tu. Dia nak buat jadi macam mana? Dia buat bendang. Bila dia buat bendang, dia boleh keluar zakat. Dia kira dia nak buat pahala. Lain pada tu 5 waktu dia di masjid, dan lain daripada tu lepas pada dia meninggal baru dia cerita kat saya. Dia kata dia tiap-tiap kali lepas sembahyang Ustaz, salam tak cakap banyak, very quiet. Orang tak cakap banyak, lepas sembahyang salam pergi ambil satu penyuruh Quran. 5 waktu sembahyang 5 kali baca Quran di masjid, habis simpan Quran elok-elok keluar balik. Tuan-tuan, macam Allahu Akbar, macam ni punya orang. Tak payah nak buat rayuh dalam Facebook, tak payah nak bagi orang kenal kita, tak payah nak kutip follower, tak payah. Yang ni semua tak payah. Dia memadai dengan dia jaga, Allah kenal dia, cantik, cukup. Cukup tuan-tuan. Kita ni teruk sangat dah, kita hidup dalam dunia kepura-puraan, teruk sangat dah. Semua benda kita nak cerita dalam Facebook, semua benda kita nak sebarkan dalam social media. Kita nak apa sebenarnya? Nak nama? Nak populariti? Nak orang kenal kita? Nak follower? Nak apa? Populariti, follower, orang kenal ni boleh tolong kita ke? Dalam kubur mereka boleh tolong kita ke? Di mahsyar esok mereka boleh tolong kita ke? Tak boleh tuan-tuan. Ini dunia kepura-puraan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Satu contoh klasik dia ni. Buat bendang pasal nak keluar zakat. That's it. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak ada duit, tak boleh keluar zakat. Zakat itu ibadat, melibatkan duit. Nak pergi haji, nak pergi umrah, duit. Dengan lah ni dia bubuh B40, M40, T20. B40 pun 11,000. 10,980. 11,000. M40 tu ada 15. 980. 16,000. Tuan-tuan jadi cikgu sekolah M40. Jadi cikgu sekolah, duk mengajar sekolah. M40. Tuan-tuan pergi pegang satu cikgu sekolah, tanya dia saving ada berapa banyak dalam bank. Gaji grade 52. Nampak tu hebatlah macam M40 lah. Tengok saving ada berapa? Duk nak lepas 5,000 pun tak boleh. Ada 5,000 meloreh jatuh, ada 5,000 meloreh jatuh.
Duk main 2-3 ribu itu ya. Tentu orang kata dia M40, orang kata nak pergi haji 16 ribu. 16 ribu, aku 5 ribu pun tak boleh nak simpan. Terai simpan dia meloreh. Terai simpan dia meloreh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. T20 30,850. 31,000 nak pergi haji. T20 nama saja T20, duk bawa van C20 ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Betul-betul ada duit ni tak apa orang pun yang duk pi package tabung haji travel, package Almas nama tu kan. Package dia pun nama Almas. 200,000 seorang. Saya duk layan lah, duk buka, duk tengok lah dalam, duk masuk dalam YouTube, duk tengok lah yang kata package Almas tabung haji travel ni macam mana. Tuan-tuan naik business class, turun sana tak naik bas, naik GMC laki bini aja. GMC hantar mai di hotel. Turun GMC tu beg pun tak tempuh dah. Semua orang urus semua beg. Dia ni cuma tempuh, orang bagi fresh orange, minum dulu. 200,000. 200,000. Jangan tidur malam pun mereka tunggu tepi kot nyamuk ketik, mereka tolong tampak khabar kan. Ni semua cerita apa tuan-tuan? Cerita duit. Cerita duit. Ada duit macam tu punya treatment nanti dapat. Tak ada duit, kena hotel kongkiak. Hotel kongkiak, tidur bangkit pergi esok, bengkak pom, paha sebelah, kongkiak ketik. Maknanya bila mai bercakap soal ibadat pun, tengok duit juga lah ni. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW bila Hakim bin Hizam ni main nak pinjam duit Nabi bagi, main nak pinjam duit Nabi bagi, main nak pinjam duit 3 kali, Nabi kata dia ni tak boleh, berapa kali lagi dia nak main. Nabi pun terus bagi nasihat dekat dia. Nabi kata, Hakim, baik-baik, duit ni benda yang menarik hati siapa saja. Nabi kata cari duit dengan cara yang betul, belanja dengan cara yang betul. Allah berkati hidup hang. Tapi kalau hang cari dengan cara tak betul, hang belanja mengikut nafsu dan sebagainya, Allah tidak berkati hidup hang. Hang akan jadi susah. Nabi kata, Hakim, aku nak abad hang satu. Apa dia? Yadul ulia khairun min yadis sufla. Orang yang boleh bagi, Allah melihat dia lebih baik daripada orang yang duduk tangan minta. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu. Kata dia, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Daripada Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi. Ka'ab bin Iyad ni sahabat Nabi, dia tak popular. Ka'ab bin Iyad. Yang popular tu Ka'ab bin Malik. Itu popular. Ka'ab bin Iyad, dia ni tak popular. Dalam Sunan Tis'ah, 9 kitab hadis dia ada 2 ya. Ka'ab bin Iyad ni hadis dia satu, riwayat At-Tirmizi. Ni kita baca ni. Satu, riwayat daripada Ka'ab bin Iyad. Satu lagi dalam Musnad Imam Ahmad ada satu. Itu je 2 hadis yang dia riwayat. Dia bukan satu orang yang popular. Tapi hadis yang kita baca ni, riwayat At-Tirmizi ni sahih. Di kalangan ulama hadis, dia kata dia seorang yang siqah, yang boleh dipercayai. Kata Ka'ab bin Iyad, dia kata sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Nabi kata inna likulli ummah fitnah. Nabi kata tiap-tiap nabi dia ada umat dah, dan tiap-tiap umat yang ada ni ada ujian kepada mereka. Fitnah maksud dia ujian, maksud dia cobaan. Bukan umat Nabi Muhammad saja, daripada Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Allah Isa alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ni ada siri ujian dia.
Wa fitnatu ummati al-mal. Nabi kata, tapi fitnah umat aku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni fitnah yang besar kepada kita ialah al-mal, harta. Nabi kata 1400 tahun dulu, Nabi kata. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Walaupun harta itu Islam suruh orang Islam cari, dan Islam suka kalau sekiranya orang Islam ni jadi orang yang ada duit, tetapi hati-hati kerana harta ini fitnah besar kalau tak kena gaya. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ka'ab bin Malik, ni lain pula. Tadi Ka'ab bin Iyad, ni Ka'ab bin Malik. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zi'bani ja'i'ani arsila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mal wasyarafi li dinih, atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Tadi Ka'ab bin Iyad, yang ni Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni dia orang terkenal dalam meriwayatkan hadis. Dia orang yang terkenal. Dalam Sahih Bukhari saja riwayat dia ada 27 hadis yang melepasi syarat boleh duduk dalam Sahih Bukhari. First grade punya hadis. Ka'ab bin Malik ada 27 hadis riwayat yang masuk dalam Al-Bukhari. 9 hadis masuk di dalam Muslim. Dua-dua ni sahih. Ni Ka'ab bin Malik. Dalam Sunan Tis'ah, kalau ambil 9 kitab hadis, apa dia 9 tu? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad dengan Ad-Darimi. Dalam 9 kitab hadis ni, Ka'ab bin Malik ada 130 hadis yang dia riwayat. Mana banyak. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Dia kata apa? Dia kata Nabi SAW buat perumpamaan. Nabi kata, ma zi'bani ja'i'ani. Zi'bun ni maksudnya serigala. Nabi kata kalau nak diumpamakan 2 ekor serigala yang dilepas pi kepada kambing, ada. Merambu ayat liang serigala ni, tengok kambing ni. Ini makanan dia. Dibandingkan dengan manusia, kata Nabi SAW, yang pi lepas dia dekat harta. Serigala dilepas dekat kambing, dengan manusia dilepas kepada harta. Ada depan. Nabi SAW kata apa? Lagi dahsyat manusia dengan harta daripada serigala dengan kambing. Nabi buat perumpamaan. Makna kata manusia ni dengan harta, dengan duit ringgit, boleh berkeli, boleh jadi hilang adik-beradik. Jaga baik-baik. Berapa banyak kes yang duk jadi dalam masyarakat kita ni. Dalam taman perumahan kita, dalam karya kita, dalam negeri kita, dalam negara kita. Yang adik-beradik ni, abang adik, kakak dengan adik, tak bertengok siapa. Pasal apa? Pasal duit. Pasal duit. Bukan banyak mana pun, tak banyak mana pun yang pergi berebut tu. Satu motor Honda Cup C70 saja. Duk berebut yang tu saja, putih silaturahim adik-beradik. Maka tak salah apa yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata serigala tengok kambing, dengan manusia tengok duit. Teruk manusia tengok duit lagi. Pasal apa? Pasal manusia ni Allah bagi dekat dia akal, fikiran, bagi segala-gala dekat dia. Dia boleh hilang pertimbangan kerana duit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, ya'ti 'ala an-nasi zaman
La yubalil mar'u ma akhadha minhu amin al-halal am min al-haram. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW kata, sikit lagi nanti mai satu zaman, satu masa di mana manusia pada masa tu janji dapat duit, dia tak nak peduli halal haram. Nabi kata. Tadi kawan saya, dia pun memang duk buat jenis-jenis apa ni, wealth management ni, duk tolong, duk atur orang pergi jadi kaya ni. Tapi dia betul biarlah, ada lesen dengan bank apa benda kata tahu. Pagi-pagi buta, dia forward mereka saya. Dia kata, Syekh, dia pakai gambar lagi sekali. Pakai gambar lagi sekali, skim cepat kaya yang diluluskan oleh Ustaz Syamsuri. Tak ada hal puak ni lah, ya Allahu Akbar. Sebagai punya gambar kita ni, kira bubuh 500, 6 jam dapat balik 6,000. Ustaz Syamsuri. Ya, dua ada ramai, ambil lah ustaz lain sama. Saya dah kenal dah hari tu, saya dah bubuh dah dalam Facebook, kata baik-baik benda. Tuan-tuan percaya tak kata ada orang percaya? Polis bahagian commercial crime, tak tahu fikir lah. Habanglah macam mana pun, TV bagi tahu, Facebook duk keluar, disebarkan benda ni di dalam social media, di dalam WhatsApp group, dalam Telegram group, duk bagi tahu be careful, hati-hati dengan scammers ni. Ramai duk ada lah ni. Dalam rumah hang pun boleh ada seorang scammer. Habanglah macam mana pun, esok jumpa dia kata, Allah, saya kena 5,000. Kena juga. Kata Haji, orang dah duk abang dah. Dah, ini dia main Allah, dia cakap. Dia main Allah. Allah tu kita dengar semua. Allah. Dia main cara dia main duk terang ni Allah. Allah. Kena. Kata jangan Haji. Haji fikir senang. Senang kita fikir apa senang. Kalau betul ada skim macam tu, yang betul-betul wujud dan lulus syariah, katalah macam tu. Bank semua tak buat menjaga, mereka pun pergi yang tu juga. Maybank tutup, public bank tutup, semua bank tutup. Semua pun nak pergi yang tu. Pasal apa? 6 jam dapat berkepui-kepui duit. Apa hal nak pergi buka bank susah payah? Mana ada dalam dunia ni hang tak buat kerja, tak tahu nak boleh duit buta. Mana ada? Kalau ada, itu mesti ada something wrong somewhere. Mesti tak betul. Tolong, jangan percaya benda-benda macam ni. Bukan pasal gambar saya ada pakai. Nah, pasal benda ni kesian. Haduk kena ni orang kita. Duit dah lah kita kata tadi 5,000 meloreh jatuh, 5,000 meloreh. Pergi bubuh pula tahun tu. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya call satu member bahagian commercial crime. Saya kata, polis tak boleh buat apa kan? Dia kata balik kat saya, kalau ustaz ada cara nak buat macam mana, beritahu kat kami. Kami pun tak tahu nak buat dah. Tak tahu nak buat dah dengan orang percaya ni. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Dia pun benda tu dalam Facebook, hadut respon bawah tu semua geng dia. Saya alhamdulillah dah dapat dah. Syak ngambil gambar pula boh dalam Facebook tu. Duit tu duk buat kipas. Gitu. Alhamdulillah dapat. Pak Haji ni kain pelekat terongkai bila tengok. Kain pelekat terongkai. Pergi cari ikut bawah bantai bawah. Tilam dah ada 3,000 pun 3,000. Boh pergi 6 jam yang sabar saat. Dia kata kat Mak Haji dah. Sabar saat ya. Dia kata 6 jam insyaAllah dapat. 6 jam pergi duduk teriak di kolah masjid. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah bahayanya yang dikatakan manusia apabila dia jadi gila dengan nak cari duit. Islam suruh, tapi make sure cari dengan cara yang betul. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Uqbah bin Amir,
Dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal iza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidraj. Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma nasu ma dhukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fahum mublisun fa idza hum mublisun. Sadaqallahul azim atau kama qala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata bila hang tengok ada orang dia ni ahli maksiat tapi kaya raya. Nabi kata kalau hang tengok kalangan keluarga ke, kalangan kawan-kawan ke, kalangan jiran tetangga ke, apakah, dia ni maksiat kuat tapi duit jenuh. Nabi kata fa innama huwa istidraj. Nabi kata ketahuilah itulah istidraj. Istidraj ni apa dia? Istidraj ni pemberian Tuhan. Tetapi pemberian ini diberi kepada satu orang yang ahli maksiat sebagai tanda kata Allah sudah tidak redha dia. Na'udzubillah. Dia boleh duk cakap derah. Orang kata dekat dia, Ji, jomlah masjid malam ni. Ni, aku cakap hang jangan sentak mah. Dia pikir tu. Aku cakap hang jangan sentak. Hang ajak aku pergi masjid kan. Ni aku nak abang hang. Orang macam hang kena pi. Hampa miskin, duit tak ada, hampa kena pi, hampa kena semayang kuat. Orang macam aku tak payahlah. Aku cukup lah. Tuan-tuan, ada orang cakap macam ni tuan-tuan. Ada orang cakap macam ni. Orang macam hang kena pi. Dia kata hang kena pi minta kuat sikit dekat Tuhan. Orang macam aku tak payahlah. Aku, Tuhan bagi cukup lah. Tuan. Nabi SAW kata kalau hampa jumpa orang macam ni, dia juah. Tahu juah? Oh. Dia juah, dia cakap dia tak heran kat Tuhan. Dia tak heran. Hampa kena pi. Dia kata pasal hampa ni susah ni. Hampa kena pi minta kat Tuhan kuat lagi. Aku tak payahlah, aku Tuhan bagi cantik dah. Juah macam ni, kalau sekiranya hampa jumpa, hampa mau ingat satu aja. Apa dia? Hak dia duk dapat itu istidraj. Istidraj ni apa dia? Kelebihan Tuhan bagi dekat dia. Tapi Tuhan bagi pasal apa? Sebagai tanda kata Tuhan tak suka dia. Pemberian itu semakin merosakkan dia. Siapa-siapa pun bila dapat limpahan rezeki, dia kena cek balik. Dia kena muhasabah balik. Adakah hak Allah bagi dekat aku ini, itu nikmat tanda Allah sayang aku, ataupun ini istidraj, aku nak melingkup. Dia sendiri kena muhasabah balik, kena cek balik. Nabi SAW lepas kata macam tu, summa tala Rasulullah SAW. Nabi terus baca ayat Quran, surah Al-An'am ayat 44. Tuhan kata apa? Falamma nasu ma dhukkiru bih. Maka apabila mereka lupa kepada apa yang Tuhan duk peringat mereka. Ni ayat Quran, hadis, ni semua peringatan dekat kita. Bila kita dengar, kita kena trigger benda ni. Ini Tuhan nak peringat aku. Tuhan nak nasihat aku. Tuhan sayang kat aku. Tuhan nak suruh aku supaya jangan lupa kat dia. Nabi baca ayat ni, falamma nasu ma dhukkiru bih.
Apabila mereka mula lupa kepada apa yang Tuhan duk peringat mereka, fatahna alaihim abwaba kulli syai', kami akan buka semua pintu rezeki dekat mereka. Oh, macam tu pula. Lupa dekat Tuhan, Tuhan buka pintu rezeki lagi banyak. Habis. Hatta idza farihu bima utu. Ini ayat Quran, tuan-tuan. Ayat 44 surah Al-An'am. Tuhan kata apa? Hatta idza farihu bima utu. Sehinggalah apabila mereka tenggelam dalam keseronokan. Seronok ni, Tuhan curah mai, Tuhan limpah mai dekat mereka rezeki yang mencurah-curah. Bila mereka duduk dalam seronok ni, akhaznahum baghtah. Tuhan kata, kami ambil balik benda tu daripada mereka sekali dengan kami buat mai azab dekat mereka. Baghtah. Baghtah ni maksud dia apa? Immediately kena. Fa'idha hum mublisun. Bila dah jadi macam tu, jadilah mereka ni orang yang menyesal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tengok macam mana cara Allah dia handle kita ni. Kita ni hamba dia. Macam mana cara dia handle kita. Dia test. Dia bagi. Tuan-tuan jangan ingat kita kerja kuat. Apa yang kita dapat hari ini hasil kerja kuat kita. Jangan, tuan-tuan. Di luar sana berapa ramai orang yang kerja lebih kuat daripada kita tapi tak dapat. Tuan-tuan buka kedai makan, tuan-tuan buat duit dengan kedai makan. Tuan-tuan jangan ingat tukang masak kita masak bestnya, kedai lain semua tak best. No, ada berapa banyak lagi kedai yang sedap-sedap di luar sana. Tapi Allah bagi dekat kita. Orang main kedai kita sampai beratok punya panjang. Kedai hak masak sedap tak ada orang. Kita jangan ingat kata kita masak sedap. Jangan. Itu rezeki Allah bagi kat kita. Kita jangan ingat kita kerja kuat. Kita jangan ingat kita pandai masak. Kita jangan ingat kita. Jangan. Allah yang bagi dekat kita. Kalau berdasarkan kerja kuat, kita tak layak. Ada orang kerja lebih kuat daripada kita. Kalau berdasarkan pandai masak, kita tak dapat. Ada orang masak lagi sedap daripada kita. Tapi Allah bagi dekat kita. Kita kena syukur, kena thank you dekat dia. Ini rezeki. Kita kena faham benda tu. Ini rezeki. Jangan lupa diri. Tapi apabila manusia lupa kerana tenggelam dalam nikmat yang Allah bagi dekat dia, Tuhan kata apa? Akhaznahum baghtah. Dan kami ambil balik dan kami timpakan azab kepada dia. Fa'idha hum mublisun. Tinggallah mereka dalam keadaan menyesal. Tak ada guna. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, Quran, hadis ni sebenarnya cukup untuk nak bagi kita jadi orang baik. Cukuplah. Quran dengan hadis yang Allah bagi mai ni sudah cukup untuk nak ubah kita. Kalau kita jahat, jadi baik. Kalau kita malas, jadi rajin, beribadat. Dah cukup dah. Yang silapnya apa dia? Kita tak pigali cari benda-benda ni semua. Maka kita tak dapat manfaat daripada ayat Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Kita masih dalam tafsir surah Nuh. Muka surat 225. Muka surat 225. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qad khalaqakum atwara. Dan sesungguhnya telah menjadi Allah akan kamu itu beberapa taur. Bahasa Arab. Taur. Ta, waw, ra. Taur. Taurun singular. Plural dia atwar. Atwar. Maksud taur maksud dia face. Fasa. Fasa 1, fasa 2, fasa 3. Orang putih kata face. Phase 1, phase 2, phase 3. Peringkat ataupun tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. So dalam ayat ni Tuhan kata apa? Tuhan kata waqad
khalaqakum atwara. Dan sesungguhnya telah menjadi akan Allah, akan kamu itu beberapa taur, beberapa atwar, beberapa peringkat kelakuan. Maka satu, masa nutfah, itu satu taur. Kejadian kita, dia start daripada mak ayah kita bersama. Kita bermula daripada ayak mani. Dia panggil nutfah. Kemudian ayak mani itu dia berubah menjadi alaqah. Alaqah itu satu taur, satu fasa lagi. Fasa kedua, ayak mani tukar jadi alaqah. Dia bertukar, dia jadi segumpai darah. Dia jadi darah. Kemudian mudrah, satu taur. Kemudian mudrah, seketui daging. Ayak mani, darah, seketui daging. Ini dia panggil atwar. Peringkat demi peringkat. Nak jadi kita ni. Nak keluar main macam kita ni. Cakap pandai, pergi duk bertengkar dengan orang pandai, pergi duk bergaduh dengan orang pandai, pergi duk scam orang pun pandai. Kan? Ha? Ini dia main daripada setitik ayak mani, jadi alaqah, jadi mudrah. Masa bersifat satu tahun. Kemudian dia main masa, dia fasa bersifat. Maksud dia apa? Mula duk terbentuk tangan, kaki dalam kandungan mak ni. Daripada ayak mani, dia jadi darah, dia jadi seketui daging bulat, tak ada apa. Lepas tu dia main bentuk. Baru nampak bentuk kepala janin. Janin ni baru ada kepala, baru nampak macam ada tangan, kaki, baru ada. Kan lah ni ada teknologi, orang pergi scan tengok, oh, dah mula nampak bentuk. Tuan-tuan, Allah turun ayat ni 1400 tahun dulu. Belum ada lagi teknologi scan. Apa, tak ada lagi. Allah dah cerita dah. Dan hari ni bila ada teknologi tu tengok, sebiji matching dengan ayat Quran yang Allah sebut ni. Subhanallah. Allah Tuhan Maha Besar. Tuan-tuan. Masa tiup roh, satu taur dia kata. Bila sampai fasa yang keempat. Fasa keempat maksud sudah jadi berapa hari? 120 hari. Sudah 4 bulan. Satu taur, satu phase, 1 bulan. Dia main fasa yang keempat, 120 hari. Maka ditiup roh masuk di dalam janin itu. Dia sudah dapat roh. Maka runding fikirlah pada kejadian diri itu. Mewajib kamu beriman dengan Tuhan yang menjadikannya. Itu dia. Dia kata orang ni kalau sekiranya dia fikir benda ni, dia tak ada lain. Akan keluar di mulut dia kata apa? Subhanallah, Maha Suci Allah. Dahsyat tuan-tuan. Dari segi engineering, dari segi kejuruteraan kejadian manusia ni, Allah buat begitu rupa. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 78 Tuhan kata apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Tuhan kata apa? Allah Tuhan yang keluarkan kamu daripada perut mak kamu. Tuhan. Bukan kita keluar sendiri, bukan doktor keluar. Allah yang keluarkan kandungan tu daripada perut mak. Allah yang keluarkan. Ada orang perempuan mengandung 3 tahun. Tuan-tuan. 3 tahun. Bekas Mufti Penang kita dulu. Isteri dia mengandung sampai berapa tahun. Doktor nak buat prosedur lah, nak keluarkan. Dia tak mau. Dia abang kata saya. Dia tak mau. Doktor takutlah dari segi belajar mereka ni. Takut sekali lagi baby lemah lah. Takut macam tu macam ni. Dia tak mau. Ni dia kata ni, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dia kata Allah yang akan keluarkan budak ni daripada perut mak dia. Dia tak mau. Dia tunggu. Alhamdulillah keluar sihat walafiat. Allahu akbar. Dia cerita kat saya pun tak berani nak kata apa kat dia. Kan? Lah tak sudah. Saya kata, yolah. Saya kalau
Kalau macam doktor buat prosedur dia bagi keluar, kira berdosa ke? Tanya juga lah kan. Tak tahu tapi anak tak mau. Oh. Kita pun tabik dah. I cheat. Kita kata dah. Tak mau juga banyak. Tahap tawakal dia kepada Allah tinggi. Kan? Tapi kalau kita ikut advice doktor boleh tak boleh? Boleh. Dia ada ayat lain backup kita. Dia kata apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita tak hati ni hal-hal perubatan ni, ahli zikir dia orang yang berilmu dalam bidang tu doktor. Doktor advice macam tu kita ikut. Juga tidak salah. Tapi dia kata ana tak setuju. Ana biar pergi. Pasal apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Saya dengar nyawa penat kita ni. Pasal apa? Dia punya tahap tawakal dia kepada Allah tu dahsyat. Saya tabik I cheat. Tak ada. Jangan tuan-tuan. Satu orang tak sama. Tapi hak dia buat pun tak salah. Kalau lagu cara kita fikir pun tak salah. Sebab dua-dua pun ada sokongan daripada ayat Al-Quran. Muslimin dan muslimah ini rahmati Allah sekalian. Tuhan kata pada dalam ayat tadi, Allah yang keluarkan kamu semua daripada perut mak kamu, la ta'lamuna syai'ah. Tuhan kata, by the time kamu beranak keluar tu, kamu tak tahu apa. Keluar daripada perut mak tu, duk kuang kuit. Tahu kuang kuit? Duk kuang kuit baby ni dengan tangan kaki duk kuang kuit. Tak tahu apa. Siapa kata? Allah kata dalam Quran. La ta'lamuna syai'ah. Hampa tak tahu apa masa beranak keluar tu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Tuhan kata, kami bagi kepada baby yang baru beranak tu, kami bagi as-sam'a, telinga dia activate dulu. Pam, telinga dia jalan. Allah kata dalam Quran 1400 tahun dulu. Hari ni kajian biologi, mereka buat kajian terhadap janin ni. Ni panca indera budak ni, hak mana Tuhan activate dulu? Dia tak activate serentak. Sebiji tuan-tuan, dia ikut susunan yang Allah sebut dalam Quran. Allahu Akbar. Doktor-doktor pakar, orang yang duduk dalam bidang biologi, bila dia dengar Quran kata lagu tu, dia tengok finding, dapatan yang mereka dapat daripada kajian sains mereka, matching sebiji macam yang Tuhan sebut. Allahu Akbar. Mulut ni tak keluar apa, melainkan Allah Tuhan Maha Besar. Budak tu beranak keluar mai, dia activate telinga dulu. Dalam kajian ni kata apa? No, sebenarnya apa? Allah sebut kata wa ja'ala lakumus sam'a, kami jadikan kepada mereka pendengaran itu bukan masa beranak keluar, dalam kandungan dia dah dengar. Kajian yang kemudian kata lagu tu tak silap dengan Quran kata. Quran sebut dengar dulu. Tak kira keluar ke duduk dalam kandungan, dia dah dengar. Tu sebab orang suruh perempuan mengandung ni suruh duk baca ayat Quran, baca surah Yusuf, baca surah apa macam-macam. Dengar. Budak tu duduk dengar. Wal absar, Allah activate panca indera yang kedua, apa dia? Mata. Pam, kata mata buka. Bana keluar mata pun tak boleh buka. Lepas berapa hari baru buka. Tak nampak lagi. Tak activate lagi. Buka tak nampak lagi. Dia tengok keluar. Selepas berapa hari, Allah bagi cerah mata dia. Nampak. Bila dia first nampak clear tu, dia kata jarak dia cuma 25 cm saja. Dia tak nampak jauh. Dia nampak muka mak dia yang duk buat breastfeeding dekat dia. Tu aja dia nampak dulu. Tuhan bagi tuan. Tuhan bagi satu-satu. Satu-satu tu tak apa. Satu-satu tu mengikut susunan yang Allah sebut dalam Quran. Tang tu hebat tu. Wal af'idah, baru dia activate hati. Bila hati dah activate, dia respon kepada surrounding, kepada persekitaran dia. Dia respon. Dia lapar. Dia sakit. Dia sejuk. Dia panas. Dia tak selesa. Dia uncomfortable. Sebab diapers dia dah basah dan sebagainya. Dia respon. Apa dia? Toyak. Itu afidah. Hati dia sudah berfungsi. Muslimin dan muslimah ini rahmati Allah sekalian. Demikian Allah Subhanahu wa taala
Dia jadikan manusia ni, yang kata manusia istimewa ni, Allah buat macam tu. Dia main pula dalam surah At-Tin, Tuhan kata apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuhan kata sesungguhnya kami jadikan manusia itu fi ahsani taqwim, pada rupa yang sangat cantik. Allah jadikan fizikal manusia ni dalam bentuk yang sangat cantik. Allah jadikan manusia, kepala dia di atas, turun mai hati dia ada dalam dada, turun mai perut dia, turun mai kemaluan dia. Maka manusia ni dia mengikut keadaan dia tu. Fizikal dia berdiri tu, pakai dia kena satu, nombor satu. Jangan ikut hati lagi, ikut akal fikir dulu. Lepas itu hati, lepas itu perut, fikir makan, lepas itu fikir nafsu. Allah bagi jadi menatang duduk sama arah macam tu. Lembu ni, kepala dia, perut dia, kemaluan dia semua duduk sama aras. Maka tak heran menatang ni dia tak boleh fikir macam kita fikir. Hak tu pun Allah ambil kira dalam mencipta manusia. Allah ambil kira. Dan Allah sebut benda ni. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami cipta manusia ni dalam rupa yang cukup cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dah jadilah badan manusia tu, jasad tu sudah ada. Allah pasang roh. Allah pasang roh bagi masuk dalam badan ni. Allah letak akal bagi berfungsi. Allah letak hati bagi dia boleh membanding. Allah letakkan nafsu untuk dia kontrol. Semua ni Allahu Akbar, tuan-tuan. Tapi sayangnya ada manusia, setelah Allah jadikan dia dengan rupa yang macam tu punya cantik, dia tak guna apa yang Allah bagi dekat dia. Summa radadnahu asfala safilin. Maka kami akan kembalikan dia ni ke tempat yang sehabis Allah. Pasal apa? Pasal dia tak tahu menghargai apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dah jadi manusia, dah keluar duk bergerak di dalam masyarakat, duk berjumpa, bercampur hang aku dan sebagainya. Tuhan mai ayat, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Turun pula ayat tu. Wahai manusia, kami jadikan kamu ni laki-laki perempuan. Tuhan kata. Benda ni bukan jadi sengaja-ngaja. No, Tuhan yang atur benda ni. Allah bagi jadi laki-laki, Allah bagi jadi perempuan. Allah bagi laki-laki dengan perempuan ni esoknya berumah tangga dan beranak pinak. Allah buat macam tu. Tapi manusia apabila dia menyalahi kejadian Allah, dia pergi buat lagu lain. Laki-laki cari laki-laki, perempuan cari perempuan. Dia merosakkan apa yang Allah buat. Tidak cukup Allah bagi jadi laki-laki perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku jadikan manusia ini syu'ub, berbangsa-bangsa. Ada Melayu, ada Cina, ada India, ada orang putih, ada Arab, ada macam-macam. Siapa buat? Allah yang buat. Pasal apa Allah buat bagi ada bangsa macam-macam ni? Pasal apa? Allah kata, lita'arafu, supaya hampa saling kenal mengenal di antara satu sama lain. Tuan-tuan, kita duduk di Malaysia. Malaysia ni multiracial. Negara yang multiracial. Masyarakat majmuk. Tuan-tuan, bolehkah nak ambil sikap nak bermusuh dengan bangsa lain daripada kita? Tak boleh. Kita dah duduk dalam sebuah negara yang multiracial. Dua ada keliling kita ni macam-macam bangsa. Jiran kita, sama taman dengan kita, satu tempat kerja dengan kita. Macam-macam bangsa dua ada. Kita nak pergi cari gaduh, kita nak pergi start satu benda yang akhirnya boleh jadi rosak negara ni. Adakah itu agama suruh? Dah. Allah bagi tahu ni, dia buat manusia ni laki-laki perempuan, dia buat manusia ni berbangsa-bangsa. Dan Allah bagi tahu, takut kita tak tahu. Apa dia? Lita'arafu, supaya hampa kenal mengenai dan berkawan.
Tuan-tuan, umur kita malam ni 60. Berapa orang dah? Orang yang bukan Melayu, bukan Islam, yang kita pernah pitang Islam dekat dia. Nak marah dekat mereka. Oh, mereka ni anti-Islam. Mereka ni... Berapa orang dah? Daripada kalangan mereka yang kita pergi jumpa, yang kita pergi habang Islam dekat dia. Kita pun tak buat kerja tu. Lepas tu kita nak letak mereka jadi musuh kita. Kita menyalahi perintah Allah dalam Al-Quran. Setelah pergi jumpa, setelah terang, setelah kita berkawan dengan dia, dia menunjukkan perseteruan dia dengan kita. Itu lain cerita. Ada. Dia jahat ni dalam apa bangsa buat dah. Jahat ni. Arab jahat pun bukan sikit. Melayu jahat lagilah. Ramai. Jahat ni ada di mana-mana. Tapi kita tidak boleh pukul borang. Kata semua jahat. Hak bagus ni pun ramai. Tapi adakah pernah kita pergi jumpa hak bagus-bagus ni? Pergi bercakap Islam dekat dia? Kita tak pernah buat kerja tu. Sedangkan itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Last Tuhan kata apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Hampa yang ramai-ramai ni, hak laki-laki perempuan ni, hak macam-macam bangsa hak ada ni, aku hanya melihat takwa saja. Islam ni bukan untuk orang Melayu. Islam ni bukan untuk Arab saja. Islam ni untuk semua bangsa. Apa bangsa pun, kalau dia masuk Islam dan dia stick dengan Islam dan dia beramal dengan Islam dan dia berjuang untuk Islam, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kata aku letak dia di tempat yang mulia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cantik tuan-tuan. Yang kata Islam ni Allah Subhanahu wa ta'ala buat cukup cantik dah bagi dekat kita. Tapi kita telah menyalahgunakan agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi dekat kita. Baik. Sambung ayat tu. Macam ni punya duk terang ni tak habis wasan surah Nuh ni dia boleh tak habis ni. Baik. Baik. Kemudian dia kata apa? Okey, kemudian dia ambil ayat cerita pasal lain pula. Dia kata alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu lihat dengan mata hati betapa Allah mencipta 7 lapis langit berlapis-lapis? Betulkah yang kata langit ni 7 lapis? Itu persoalan dia. Betulkah? Macam mana kita nak tahu kata ada 7 lapis? Quran dengan hadis mai dekat kita ayat Quran dan hadis-hadis Nabi menceritakan langit 7 lapis. Habis. Kalau kita ada kemampuan, kita ni dulu masa universiti buat bidang aerospace ke, aeronautika ke, buat bidang apa ni nak jadi astronot ke apa ke, you ada pergi cari. You buat kajian tengok betul tak betul. Ada 7 lapis. Kalau kita bukan bidang tu, kita orang Islam, padan dengan kita baca ayat Quran, padan kita dengar Nabi kata dalam hadis dia, cerita tentang langit itu 7 lapis. Contoh yang paling klasik apa dia? Hadis tentang Isra dan Mi'raj. Paling klasik. Apa dia? Dia cerita dalam hadis riwayat daripada Anas bin Malik yang cerita kata langit ni ada 7 lapis. Apa dia? Anas bin Malik cerita, kata Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril buka bumbung rumah Nabi. Buka bumbung rumah Nabi. Ni cerita malam nak berlaku Isra dan Mi'raj ini. Nabi dibawa pergi ke tepi Kaabah. Dioperate dada Nabi. Ambil hati basuh dengan air Zam-Zam. Tuan-tuan, itu Jibril buat dekat Nabi. Ni mereka duk hantar video main ni. Bomo mana tu duk belah orang tu. Kata biar betul dia ni. Duk hantar main gambar ni. Satu wak Jawa mana tu duk berubat orang ni. Mainnya pasal apa? Sakit apa? Sakit katarak mata. Mata tuan-tuan. Bukan nak turis dada ke turis tempat je.
Mata. Katarak. Dia tengok dengan Allah, saya tengok video tu, saya kata biar betul ni silap mata ke apa. Pisau tu pun macam pisau duk kupas bawang merah dapur ni. Dia irih atas pelupuk mata ni kat kening ni. Dia irih. Robek, tarik keluar selapu nampak tau. Buang. Ambil sapu tangan, pedap. Gonyong, buka. Ini lah, tak ada apa. Tak ada bekas jep ke apa-apa pun tak ada. Lap tu, dia angkat kat kain lap tu. Semua tangkup elok balik, parut tak ada apa pun tak ada. Dan Syekh ni pun bangkit, lagu suruh tengok. Clear dia kata. Tuan-tuan, biar betul tuan-tuan. Sihir. Kalau manusia ni pun boleh buat sihir macam tu, apa yang kita nak mempersoalkan? Jibril alaihi salam atas perintah Allah mai belah dada Nabi, ambil bawa keluar hati, basuh dengan zam-zam. Apa benda ni? Nabi petikai apa? Ini Jibril, dia utusan Allah. Dan ni pula cerita mai dalam hadis yang sahih. Saja kot Allah bagi jadi ini cerita wak Jawa duk potong kata. Saja kot dia bagi jadi ilmu sihir ni supaya orang ni bila dia tengok, kalau dia ni pun boleh buat, takkanlah begitu. Mau video tu, saya pergi bagi nombor telefon. Tapi nombor telefon wak tu saya tak nak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So hadis cerita apa? Hadis cerita Nabi kata Jibril bawa dia Mi'raj, naik daripada Baitul Maqdis, nak naik langit yang kata 7 lapis ni, disebut dalam riwayat yang sahih. Bawa naik tu, dia kata apa? Summa araja bina ila sama, kemudian di-mi'rajkan kami, naik ke langit. Fastaftaha Jibril, sampai di langit yang pertama, Jibril minta kepada malaikat hak jaga pintu langit pertama ni, minta tolong buka. Faqila, maka malaikat kata dekat Jibril, man anta? Hadis cerita. Man anta? Siapa hang ni? Qala Jibril. Jibril kata, aku Jibril. Qila wa man ma'ak? Malaikat hak jaga pintu langit pertama kata, tu main dengan siapa tu? Wa man ma'ak? Dan siapa bersama dengan engkau? Tu siapa tu? Main sekali. Qal Muhammad. Jibril, very straightforward. Jibril kata, ni yang aku bawa ni, Muhammad. Fafutiha lana. Nabi kata malaikat pun buka dandan pintu. Dengar nama Muhammad, buka terus pintu. Semua dah well informed. Kata akan lahir satu Nabi akhir zaman, nama dia Muhammad. Hebat tuan-tuan, Nabi Muhammad ni. Hebat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Faiza ana bi Adam. Nabi kata lepas masuk di langit pertama, jumpa Adam alaihi salam. Tu dia, Nabi Adam duk ada tahun tu. Farahhabali, dia kata Adam mai sambut Nabi, mai welcome Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa da'ali bi khair, dan Adam doakan aku, Nabi Muhammad kata, dengan kebaikan. Summa araja bina ila as-sama'i tsaniyah, kemudian kami terus ke langit yang kedua. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Langit kedua, Nabi jumpa Isa bin Maryam dan juga Yahya bin Zakaria. Jumpa dua Nabi di langit kedua. Pi langit ketiga jumpa Nabi Yusuf. Pi langit keempat jumpa Nabi Idris. Pi langit kelima jumpa Nabi Harun. Pi langit keenam jumpa Nabi Musa. Sampai langit ketujuh jumpa Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Bila sampai di sana tengok Ibrahim duduk bersandar dekat Baitul Ma'mur. Nah, hadis cerita Baitul Ma'mur ni apa? Dia kata Baitul Ma'mur ni macam Baitullah di bumi. Kalau Baitullah ini tempat manusia pergi tawaf, Baitul Ma'mur tempat malaikat tawaf. Di mana letak dia? Dia kata bersamaan tempat dengan Kaabah. Di sana dia ada
Baitul Ma'mur. Saya sebelum Covid itu Bani Saibah yang kerja jaga kunci Baitullah. Dia main Penang. Duduk di Light Hotel. Saja nak jadi nasi habuan saya. Dia panggil lah, suruh pi teman dia makan. Pi ya. Dia ni doktor PhD, pensyarah Universiti Ummul Qura. Bukan kalang kabut punya kaki dia ni. Dia pensyarah Universiti Ummul Qura. Dia pensyarah dalam bidang usuluddin. Jumpa dia. Anak dia ada seorang nama Abdul Rahman, doktor juga. Dr. Abdul Rahman. Tapi anak dia, Dr. Abdul Rahman ni, dia bukan bidang agama. Bukan kita semua Arab mengaji agama, tak juga. Dia ni bukan bidang agama, dia bidang sains sosial apa lagu tu lah. Jadi tak terkejutlah kalau Arab tak faham agama. Mesti dia tak mengaji agama. Bila saya duduk sembang dengan bapa dia, yang Bani Saibah, yang jaga kunci, siapa pun dia tak kira. Dia pasal Nabi pesan dulu. Nabi daripada Madinah mai ke Mekah, Nabi masuk Mekah, Nabi nak suruh buka pintu Kaabah. Nabi suruh pergi panggil Bani Saibah, yang mereka ni keturunan mereka pegang kunci Kaabah ni. Keturunan mereka. Pergi panggil, mai dia buka. Dan Nabi masuk. Mereka ni tak Islam. Ni, keturunan Bani Saibah ni masa tu tak Islam. Dan lepas Nabi masuk, Nabi pergi semayang dalam Kaabah apa semua keluar. Sayyidina Ali bin Abi Talib kata dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, minta kunci, saya nak jaga kunci Kaabah. Nabi kata, no. Nabi kata, no. Kunci Kaabah akan dijaga oleh Bani Saibah. Kata-kata Nabi tu sampai hari ini, Bani Saibah jaga. Tak ada siapa boleh pegang. Raja Saudi ke, siapa ke, apa ke, tak boleh. Bukan kata tak boleh pegang. Nak duplicate pegang, hak duplicate pun tak boleh. Tak boleh. Mereka pegang. Sembang dengan dia. Saja sembang. Main cerita Baitul Ma'mur ni. Saja sembang dengan dia. Cerita pasal Kaabah. Dia duduk jaga kunci Kaabah apa-apa semua. Saya tanya dia pasal Baitul Ma'mur. Dia kata Baitul Ma'mur yakni hiyal Kaabah. Al-Kaabah fil ard. Dia kata Baitul Ma'mur fil sama. Dia kata Baitul Ma'mur tu kira bertentang hiyal. Bertentang dengan Kaabah di bumi ni. Bila dia duk cakap dulu tu kat saya, anak dia yang PhD social science ni, dia tak erti, dia tak pernah dengar Baitul Ma'mur ni. Dia tanya pak dia. Dia apa ni, baduk sembang apa? Pak dia pula kena terang kat dia, dia pun tak tahu. Tuan-tuan tahu lebih pada dia lagi. Dia pun tak tahu. Pak dia, abang kat dia pula, nahnu natakallam an Baitul Ma'mur apa tu? Baru tahu dia pun. Tuan-tuan, nampak? Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Nabi sampai di langit ke-7, Nabi Ibrahim AS duduk sandak dekat Baitul Ma'mur. Dan kata Nabi SAW, yadkhuluhu kullu yawm 70,000 malak. Masa Nabi cerita ni, pasal Baitul Ma'mur ni, sampai langit ke-7, jumpa Nabi Ibrahim, duduk bersandar di Baitul Ma'mur. Nabi kata, di dalam hadis, riwayat Muslim, hadis sahih ni. Nabi kata apa? Yadkhuluhu kulla yaumin. Masuk ke dalam Baitul Maqbar itu tiap-tiap hari, 70,000 malak. 70,000 malaikat tiap-tiap hari masuk. Wa ya'uduna ilaih. La ya'uduna ilaih. Masuk, settle, keluar, tak boleh masuk dah. Grup lain pula masuk 70,000 lagi. Keluar, masuk 70,000 lagi. Keluar, masuk 70,000. Punya ramai yang kata malaikat ni. Nuh, daripada zaman Nabi Habang dulu sampai lah ni, selagi tak kiamat, begitulah cerita dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Semua tu mai daripada hadis yang sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab dalam ayat yang kita baca ni, dia cerita kata, dan Allah jadikan langit itu 7 lapis. Wa ja'alal qamara fihinna nura. Dan menjadikan bulan pada sekalian itu nur, bercahaya. Wa ja'ala syamsa siraja. Dan menjadi akan matahari itu pelita dunia.
terlebih cerah daripada nur bulan di langit yang pertama. Dia kata tu dia. Allah sebut, dia tak sebut sekali. Dia tak sebut kata Allah jadikan matahari dan bulan bercahaya. Dah. Allah guna dua ayat yang berbeza. Allah kata apa? Wa ja'alal qamara fihinna nura, dan kami jadikan qamar, bulan itu bercahaya, wa ja'alas syamsa siraja, dan kami jadikan matahari itu macam pelita menyala. Hari ini punya kajian orang yang duk belajar tentang apa ni, cerita-cerita di alam atas ni. Oh, rupa-rupanya apa? Bulan tak menghasilkan cahaya. Dia hanya reflect. Dia hanya reflect cahaya. Yang keluar cahaya ni ialah matahari. No wonder Allah guna ayat yang berbeza di dalam Quran. Untuk bulan dia guna nur, untuk matahari dia guna siraj. Pasal apa? Pasal hak satu keluar cahaya, hak satu reflect cahaya saja. Tuan-tuan, begitu teliti Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nak bagi ayat dia dekat kita. Tak kaji, tak tahu. Tak kaji, tak tahu. Tapi jangan takut, bulan puasa khatam 3 kali. Quran baca khatam 3 kali. Bagus tak bagus? Bagus. Jangan kata tak bagus. Bagus. Tapi kalau sekiranya boleh pergi gali isi kandungan Quran itu, ilmu yang ada di dalam dia tu, itu akan jadi lebih bagus lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala, dia jadikan makhluk-makhluk ni, dia jadikan benda ni sebagai nak tunjuk tanda kebesaran dia. Wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah Ta'ala menjadikan kamu daripada hasil bumi itu sebagaimana jadi Adam bapa kamu hidup di atas dunia ini. Itu dia. Allah jadikan manusia pun macam tu, semua berasal daripada bumi. Nabi Adam daripada tanah, betul? Kita daripada sumber tanah. Kita jadi daripada ayak mani. Ayak mani itu jadi mai daripada apa? Daripada makanan yang kita duk makan. Makanan tu mai daripada mana? Daripada tumbuh-tumbuhan bumi. Dia mai daripada situ juga. Jadi kita ni. Allah Subhanahu wa ta'ala buat macam tu. Summa yu'idukum fiha. Kemudian mengembalikan ia akan kamu padanya. Kita hasil daripada tanah, mati balik ke tanah. Allah Subhanahu wa ta'ala buat macam tu. Dikuburkan sekalian kamu selepas daripada mati kamu. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah mengeluarkan kamu daripada kubur akan sebagai keluar hidup, bangkit kubur bagi balasan syurga ataupun neraka. Esok bangkit balik pun daripada tanah juga. Untuk apa? Untuk melalui hari hisab. Nak ditimbangkan amalan. Satu kawan saya pergi haji. Saya kata kat dia, saya kata, Syekh, selitlah, kalau ingatlah, selitlah sikit, doa kebaikan dunia akhirat untuk saya dan keluarga. Tak kiralah masa duduk semayang di Masjidil Haram ke, apatah lagi kalau boleh teringat selit masa doa menjelang maghrib pada hari wukuf, ataupun esok dah pergi ke Madinah sebelum balik, kalau boleh tolong selit doa untuk saya, terima kasih banyak-banyak. Dia tanya apa kat saya, ni kawan ni pun. Dia tahu saya nak minta saya doa apa. Doa lah kebaikan dunia akhirat lah. Dia kata saya lebih suka ni, cakap benar kawan ni pun. Dia kata saya lebih suka minta doa, dia kata minta supaya masuk syurga tanpa hisap. Dia kata, entah orang pandai, kata dah. Dia kata ustaz, dia kata, hak tu lagi penting, dia kata. Hak tu lagi penting. Biar kita ni, dia kata, tak usah kena hisap tu Pasal apa ustaz? Kalau hisap sangkut lah, dia kata. Dia kata, dia kata. Kalau hisap, jumpa. Macam orang duk kerja driver lori. JPJ tahan. Kalau dia tahan, dia tanya ya, ni nak pergi ke mana, ke apa, jalan tanpa hisap. Ai chip kita kata, tak pun tekan minyak cunggit pergi.
Tapi kalau dia duk buat tengok belakang, turun main tak? Dia tak? Pergi. Hisap amalan nak jalan. Pergi. Dia datang main belakang Main belakang, jumpa. Tayar bunga tak ada jumpa. Saat lagi tengok-tengok, dia kata ni signal tak menyala sebelah. Cerita panjang. Bila dihisap saja, jumpa macam-macam. Jadi balik kepada kawan tadi ni, dia kata apa? Saya suka kalau kawan-kawan minta tolong doa ni, saya minta, ya Allah, bagilah Ustaz Samsuri ni esok ni masuk syurga tanpa hisap. Dia kata. Saya kata dia amin, amin. Hamta dah aku. Kalau hak tu bagus, hak jalan dah kata. Bagi jadi sudah dah. Kan? Pandai, boleh pun cakap pandai. Kan? Tapi betul juga kat dia. Dia kata tu kan betul juga lah kat dia. Kita bagi general saja. Doa kebaikan dunia akhirat. Cantik lah yang tu kan. Ui, dia pergi lagi detail. Tanpa hisap tu Masuk syurga. Tak bagus hang kata dia. Lepas tu kawan lain pula duduk di Mekah ni, duduk Malaysia. Minta tanpa hisap juga. Bagi sama. Minta bagi sama. Muslimin dan muslimat ini rahmat Allah. Takut tuan-tuan. Hisap amalan ni. Sangat orang buat satu. Kan pagi-pagi orang tidur hantar main macam-macam kat kita tu. Ada satu sahabat hantar. Ni banyak orang duk hantar ni pun macam-macam lah. Tapi hak ni saya simpan. Kan? Dia tulis apa tuan-tuan? Dia kata banyak-banyak buku. Dia kata. Banyak-banyak buku. Buku apa yang paling mendebarkan? Dia kata. Lagu tu punya tanya orang pula. Dia tulis bawah tu. Buku catatan amalan. Dia kata sedangkan benda yang dicatat tu hak kita buat ni lagi. Tapi mendebarkan. Dia kata. Saya tahu ni seorang lagi cerdik juga. Betul dia kata. Benda tu catat apa hak kita buat. Tapi di akhirat esok, di mahsyar esok, bila dia nak cek balik catatan tu yang paling mendebarkan. Kita tak tahu dia nak jumlah tu, dia nak jadi berapa tu. Dia jumlah tu, jumlah. Kalau passing mark 40, nak dapat 40 ke 38 ke 30. Kena 38 tuan-tuan, demam tak kebah tuan-tuan. Ya. Buku yang paling mendebarkan. Buku apa? Buku kita sendiri. Buku catatan amalan kita sendiri. Paling mendebarkan. Dia buka nak jadi macam mana tu kita tak tahu. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Tuhan kata apa? Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang menjadi bagi kamu itu bumi itu sebagai satu hamparan yang rata. Litasluku minha subulan fijaja. Supaya kamu boleh berjalan di atasnya akan jalan yang lapang. Dia kata bumi ini nampak rata. Walaupun hakikatnya dia globe. Dia bulat. Tapi kita nampak rata. Kita nampak flat ya bumi ini. Senang kita berjalan. Sebenarnya Allah jadikan bumi itu globe dalam bentuk bulat. Dia kata, Qala Nuh, kata Nabi Nuh alaihi salam, Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wallahu a'lam. Ini kita sambung kemudian. Surah dia dah nak habis. Kan? Lepas ini kita akan tengok Tuhan kata, wahai Tuhanku, bahawa mereka itu telah derhaka mereka itu akan aku. Dan ikut mereka itu akan orang yang tiada menambah akan hartanya dan anak cucunya. Mereka bertambah rugi dan kufur sesat mereka itu. Ayat yang akan datang insya-Allah tuan-tuan, dia akan cerita dekat kita satu tentang kebanyakan. Ni ayat yang akan datang ni. Kebanyakan orang ni bila dia kaya, bila dia jadi orang yang ada kuasa, dia akan lawan Tuhan. Kebanyakan. Bukan semua. Tapi banyak macam tu. Bila ada duit, dia jadi lain macam. Bila ada kuasa, dia jadi lain macam. Ni ayat yang akan datang, dia akan main dekat kita, dia akan cerita dan kita akan tengok beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan tu. Betulkah manusia ni apabila dia ada duit, bila dia ada kuasa, dia berubah. Dia jadi lain macam. Lepas itu kita akan tengok pula cerita Nabi ini, Nabi-Nabi ini, dia mengutamakan doa yang baik-baik kepada umat dia. Tapi
Bukan kata Nabi Nuh yang kita duk baca saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ada waktu, ada ketika Nabi doa kebinasaan kepada umat dia. Yang kita nak baca ni apa dia? Nabi Nuh. Dia berdakwah 950 tahun, tuan-tuan. Dekat 1000 tahun. Dia berdakwah. Bukan saja mereka tak ikut dia, bahkan mereka lari daripada dia. Bukan saja mereka lari, mereka fitnah dia, mereka buat macam-macam dekat dia. Nabi Nuh alaihi salam ni. Sampai satu tahap, ayat yang akan datang kita akan baca insya-Allah. Dia cerita apa? Nabi Nuh alaihi salam kata dekat Tuhan, dia kata, "Ya Allah, binasakan semua yang ada di luar daripada kapal aku ni, jangan tinggal seorang pun." Nabi-nabi ni nak boleh ke dia keluar doa tu, maknanya dia kena dah cukup teruk lah. Dan saya akan bawa mai pula dekat tuan-tuan, macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya doa. Saya akan bawa mai satu hadis cerita apa? Cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam kecewa. Pasal apa kecewa? Kerana wafat isteri dia Khadijah. Kecewa. Pasal apa? Dia duduk kena tekan dengan orang Quraisy ni. Khadijah yang selama ni duduk support dia meninggal. Pak benakan dia Abu Talib pula meninggal. Nabi ni orang yang menjadi tempat dia untuk bergantung, nak tumpang kuat ni semua meninggal. Nabi dalam keadaan patah hati. Allah suruh Nabi pergi ke Taif. Nabi sampai di Taif, bukan orang Taif sambut dia, bukan orang Taif welcome dia. Orang Taif punggai dia dengan ketua batu, cedera. Lari Nabi ni, lari daripada duk kena hantam dengan kaum dia sendiri, lari sampai dekat Qarnul Manazil. Pernah dengar nama Qarnul Manazil? Tang mana ni? Siapa yang pergi umrah, pergi buat ziarah ke Taif, kalau balik itu, kalau dia nak buat umrah, tempat niat ihram dia di mana? Di Qarnul Manazil. Nabi daripada Taif tu sampai di Qarnul Manazil, lari pasal orang nak punggai dengan batu. Sampai di situ, Nabi duduk langut tengok naik ke langit. Di celah-celah awan tu, Jibril alaihi salam. Kita nanti tengok benda ni. Jibril alaihi salam, Nabi tengok Jibril. Jibril kata apa dekat Nabi? Kata Muhammad, apa dia perbuat dekat hang? Nabi kata, dia perbuat apa yang hang tengok kat aku lah ni. Nabi kata, cedera berdarah sana sini. Jibril kata apa? Nah, Tuhan hantar mai malaikat. Dan malaikat ni akan dengar apa saja suruhan hang. Tengok-tengok apa? Malaikat Jabal. Malaikat yang menjaga bukit. Mai. Terus dia kata dekat Nabi, I chip. I chip. Chief katalah apa pun saya akan pergi buat. Kalau chief mau, dia panggil chief lah Nabi. Kalau chief mau, saya akan ambil 2 bukit yang ada di Mekah. Kita nanti cerita dalam kuliah akan datang. 2 bukit ni bukit apa? Tang mana duduknya 2 bukit ini. Dia ada di Mekah. Bukit mana satu? Kita akan cerita. Dan tiap-tiap bukit ni pula ada cerita kot tepi pula nanti ni. Aku nanti ambil 2 bukit ni, aku nanti perata penduduk Taif ni sekali. Ni yang kata malaikat Jabal ni. Nabi kata apa masa tu? Nabi kata, no. Jangan buat begitu kat mereka. Kita doa supaya daripada sulbi mereka lahir anak-anak yang menyembah Allah. Subhanallah. Itu satu ketika. Di satu ketika yang lain pula, Nabi angkat tangan doa. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. 3 kali. Nabi kata apa? Ya Allah, binasakan Quraisy. Sedangkan Quraisy itu bangsa Nabi sendiri. 3 kali Nabi sebut. Dalam hadis tu, bila Nabi sebut macam tu, berhenti gelak. Abu Jahal dengan geng-geng dia ni. Berhenti gelak. Kata nak cerita kuliah yang akan datang, tapi duk cerita buat apa? Tak boleh. Berhenti dekat tu dulu. Dia nak kena habang ni, benda ni. Tuan-tuan, ini bukan daripada hikayat 1001 malam. Ini daripada hadis-hadis Nabi yang sahih. Tuan-tuan, ya Allah. Nabi SAW, Nabi. Allah nak pastikan Nabi ni betul-betul percaya kata Allah ada dan Allah akan tolong Nabi. Allah nak pastikan Nabi percaya ni.
Allah buat apa? Dia hantar malaikat pergi jumpa Nabi. Malaikat kata apa dekat Nabi? Dia kata, Muhammad, hang tengok pokok tu, ada situ. Tengok pokok. Nabi pun tengok pokok. Malaikat kata dekat Nabi, hang panggil pokok tu mai. Kacau tuan-tuan. Nabi pun panggil, mai. Lompat, cepui pokok mai depan Nabi. Lompat, mai. Macam hantu pocong. Lompat mai depan Nabi ni. Malaikat kata dekat Nabi, hang suruh dia balik pergi dekat tempat dia. Nabi kata balik. Lompat, cepui, pergi balik di tempat dia. Tuan-tuan, ini bukan hikayat 1001 malam. Ini bukan hikayat Merung Mahawangsa. Ini hadis yang sahih. Cerita benda ni. Betul malaikat kata dekat Nabi. So, apa lagi? Nabi kata cukup. Cukup. Tak mau tanya apa dah. Cukup. Aku beriman dengan Allah. Sampai macam tu. Dekat Nabi pun Allah bagi sampai macam tu. Nak bagi tahu kata Allah ada dengan kita. Bulan depan kuliah tak? Saya ada kerja. Tarikh saya ada kerja. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.